Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kita daripada kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin seperti yang kita tahu disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kitab ini diringkaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabahani. Jadi kita menggunakan kitab ini. Jadi kalau sesiapa yang memiliki kitab Riyadhus Salihin kena tahu bahawa susunan bab dalam kitab ringkasan dia tak sama dengan susunan kitab yang asal lah. Jadi pada bulan yang lalu saya terus masuk ke bab taubat, muka surat 37 dalam kitab ni. Sebab kalau ikutkan susunan yang asal, lepas bab ikhlas dia bab taubat. Rupanya bila saya tengok balik kitab ringkasan ni, dia susun balik peringkas kitab Riyadhus Salihin. Syekh Yusuf An-Nabahani dia susun balik bab dengan susunan yang tak sama dengan susunan asal oleh Imam An-Nawawi. Jadi sepatutnya lepas bab ikhlas kita masuk kepada bab takut kepada Allah dan muraqabatullah, iaitu pada muka surat yang ke-10. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk muka surat yang ke-10, bab yang berkaitan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bab muraqabatullah. Muraqabatullah ni apa dia? Kalau nak mudah untuk kita terjemahkan muraqabatullah ni, ia hampir sama dengan maksud ihsan. Ihsan dalam hadis Jibril, yang mana Jibril datang ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu tentang rukun iman, tentang Islam. Dan disebutkan di situ ihsan ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika tak dapat nak rasa macam tu, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Jadi muraqabatullah ini ialah kita sentiasa merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah ni maksudnya bila kita buat sesuatu kita ingat pada Allah. Kita nak buat sesuatu kita rasa Allah nampak kita. Kita rasa Allah awasi apa yang kita lakukan. Jadi bab ini dimulakan dengan ayat daripada surah Al-Hajj, ayat 1 dan 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Allah kata, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya gegaran hari kiamat. Gegaran pada hari kiamat adalah satu peristiwa kejadian yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari berlakunya gegaran tersebut, gegaran hari kiamat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kamu akan melihat semua wanita yang menyusukan anak
lalai daripada anak yang disusukan. Sebab terlalu dahsyat keadaan tersebut. Macam kita lah dalam hidup dunia ni, bila satu hari tu kita sibuk dengan satu perkara, maka kita akan terlupa perkara yang lain. Jadi bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut menyebabkan ibu yang menyusukan anak terlupa tentang anak dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil akan gugur kandungannya disebabkan kedahsyatan hari tersebut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lihat manusia pada hari tersebut dalam keadaan mabuk. Wa taran nasa sukara, kamu akan lihat manusia berada dalam keadaan mabuk, sedangkan hakikatnya wa ma hum bisukara, sedangkan mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangatlah berat. Jadi dimulakan bab ini dengan menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Satu gegaran. Oh, bateri. Guna mic tu boleh juga. Guna mic tu azan tu boleh tak? Tak apa, saya pegang, boleh pegang. Okey, tak apa. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti biasa beliau akan mulakan semua bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab tersebut. Ada banyak ayat yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan pada permulaan bab berkaitan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu daripada ayat Al-Quran tersebut. Jadi ayat ni menceritakan tentang hari kiamat, tentang gegaran yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi apa kaitan ayat ini dengan bab yang kita bincangkan, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita boleh lihat pada ayat ini, ia menunjukkan antara cara untuk kita menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menimbulkan rasa takut kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada melakukan dosa, ialah dengan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, dengan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam kitab dia Fiqh Doa dan Zikir, dia menerangkan tentang konsep takut, harap. Sebab umat Islam dia kena ada dua sikap ini. Kadang-kadang orang rasa, kenapa kita nak bincang tentang rasa takut pada Allah? Kan kita kena sayang pada Allah, kita kena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, dia kata umat Islam dia perlukan dua perkara ni. Dan dua perkara ni iaitu perasaan takut dan harap kepada Allah, dia kena seiring. Bahkan kata beliau, perkara ini ditunjukkan dalam surah Al-Fatihah. Dia kata dalam surah Al-Fatihah ada 3 sifat yang perlu dimiliki oleh orang yang beriman. Pertama, dia kena ada sifat
dia kena ada sifat harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena sifat cinta pada Allah. Kemudian dia kena ada sifat takut pada Allah. Kemudian dia kena ada sifat mengharap pada Allah. Jadi kata Syekh Abdul Razak, ayat yang awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ia berbentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menzahirkan rasa cinta kita pada Allah. Lepas tu ayat yang seterusnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kata Syekh Abdul Razak, ia menunjukkan perasaan takut kita pada Allah. Bila kita sebut engkau sahaja yang menguasai hari pembalasan, engkau sahaja yang menguasai hari kiamat tersebut, maka ia menzahirkan, kita sedang menzahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sahaja yang kami sembah, engkau sahaja yang kami mohon pertolongan. Lepas tu kita minta ke Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Itu menunjukkan bila kita minta ke Allah, kita mengharap pada Allah. Jadi kita orang Islam, kita orang beriman, kita kena ada tiga sifat ini. Ada orang, dia hanya ada sifat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dia tak ada rasa cinta, dia tidak ada mengharapkan rahmat Allah. Sifat terlalu takut tanpa cinta, tanpa harap pada Allah akan menyebabkan seseorang itu dia berputus asa daripada rahmat Allah. Misalnya seorang yang berdosa, seorang yang mungkin tenggelam dengan maksiat, dia takut pada Allah, tetapi dia hanya ada rasa takut ke Allah. Dia tidak ada rasa mengharap rahmat Allah. Menyebabkan apa? Dia rasa Allah tak akan terima taubat dia, sebab dia rasa dosa dia banyak sangat. Dia buat dosa dan dia rasa, buat apa aku solat sebab aku buat dosa? Allah nak terima ke solat aku ni sedangkan aku banyak dosa? Jadi dia ada takut pada Allah, tetapi dia tidak ada mengharap kepada rahmat Allah. Maka orang ini dia akan berputus asa daripada rahmat Allah, dan dia akan terus melakukan maksiat kerana dia rasa tidak ada pintu taubat untuk dia. Dan inilah juga isu yang menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Kita ada Ahlus Sunnah, kita ada Khawarij, kita ada Murji'ah. Golongan yang sering membawakan dalil-dalil yang menakutkan umat Islam, sikit-sikit kafirkan umat Islam tu adalah golongan Khawarij. Sebab apa mereka jadi begitu? Sebab mereka fokus mereka ialah dalil-dalil yang menyatakan, contoh, kalau seorang buat dosa besar, tidak ada iman bagi mereka. Jadi mereka kafirkan orang tersebut. Dan mereka mengetepikan dalil-dalil yang membawakan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahawa orang beriman yang bersyahadah la ilaha illallah, walaupun mereka melakukan dosa besar, mereka masih belum lagi terkeluar daripada lingkungan umat Islam. Tapi Khawarij, kerana dia fokus pada dalil-dalil yang berkaitan azab, dalil-dalil yang menunjukkan bahawa orang yang buat maksiat tak ada iman, jadi dia hukum manusia, dia kafirkan manusia. Dan bila mengkafirkan manusia, maka dia akan bawa kepada perkara-perkara yang lain, seperti menumpahkan darah manusia, membunuh manusia tanpa yang hak. Dan di satu sisi lain, ada orang yang kalau dalam kitab-kitab akidah dipanggil golongan yang berfahaman Murji'ah, Irja'. Kenapa dia golongan yang Murji'ah dia pula, dia fokus pada rahmat Allah, dia mengharap, dia banyak harap rahmat Allah. Tapi dia tak cerita tentang azab Allah, tentang dosa dia tak cerita, dia hanya cerita tentang syurga, pahala dan semisalnya. Maka orang-orang Murji'ah ini, dia berpendapat bahawa iman itu satu benda yang kalau bahasa Inggeris disebut constant, sentiasa ada. Dia tak naik tak turun. Jadi bagi mereka, seorang yang bersyahadah, seorang Islam, selagi mana dia seorang Islam, iman dia tahap dia sama je, sebab tak naik dan tak turun. Jadi orang macam ni, dia menyatakan bagi mereka orang yang Islam, orang beriman yang melakukan maksiat, sama je tahap iman dia dengan orang Islam, orang beriman yang melakukan ketaatan. Jadi dia lawan kepada Khawarij tadi. Khawarij pula, dia kalau orang Islam buat dosa besar, dia kafirkan terus. Maksudnya bagi Khawarij, iman ni sama ada atau tidak tu je. Manakala Murji'ah, bagi dia iman ni constant. Sama je, buat maksiat ke, dosa ke, pahala ke, sama je, iman tetap berada di level yang sama. Jadi mereka sentiasa bercakap tentang Allah ni Maha Pengampun,
Allah menerima taubat manusia, Allah akan masukkan semua orang beriman dalam syurga. Dalam masa sama mereka lupa pada dalil lain yang menunjukkan Allah akan azab orang yang buat maksiat dan semisalnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah golongan yang mu'tadil, berlaku adil, pertengahan. Kenapa wujud dua kelompok yang ekstrim tadi, yang Khawarij, yang cepat kafirkan orang Islam, manakala yang Murji'ah ni, buatlah maksiat apapun kau tetap orang beriman? Sebab mereka mengambil sebahagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Khawarij ambil dalil-dalil berkaitan azab, berkaitan neraka, berkaitan yang menunjukkan, contoh hadis-hadis yang sebut, contoh tidak beriman seorang pencuri kalau ketika dia mencuri dia beriman. Jadi Khawarij ambil hadis ini, dia menyatakan bahawa tengok, pencuri itu Nabi SAW kata tidak beriman, menunjukkan dia tak ada iman langsung. Dia lupa pada hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana hadis syafaat, hadis-hadis kelebihan orang yang mengucapkan kalimah syahadah dan semisalnya. Manakala orang-orang Murji'ah pula, dia tutup mata pada dalil-dalil yang bercerita tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya ambil dalil-dalil yang berkaitan keampunan Allah. Ahlus Sunnah dia ambil semua dalil, maka dia buat kesimpulan bahawa iman itu tak konstan. Iman tu bukanlah mendata je. Konstan tu mendata, tak naik tak turun. Ahlus Sunnah berpegang bahawa iman itu naik dan turun. Bila dia buat ketaatan, iman dia naik. Bila dia buat kejahatan, dia buat dosa, iman dia turun. Jadi orang yang beriman, orang Islam yang bersyahadah, yang dia buat dosa besar, iman dia turun, iman dia rendah. Tetapi bukan bermaksud iman dia hilang terus seperti dakwaan Khawarij. Manakala tidak juga menyamakan iman orang yang baik dengan iman orang yang jahat. Itu adalah manhaj yang benar, kefahaman yang benar berdasarkan semua dalil Al-Quran. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, dia bawakan bab takut kepada Allah dan bab mengharapkan rahmat Allah. Sebab kita perlukan dua perkara ni. Kalau kita hanya ada harap, kita akan seperti yang berlaku sekarang. Kadang-kadang ada orang bila ditegur, kenapa kau buat dosa ni? Kenapa kau buat dosa ni? Dia kata, yang penting hati aku beriman. Yang penting hati aku beriman. Biarlah aku buat maksiat, yang penting aku beriman. Tak betul perkataan dia. Tak betul perkataan dia. Bukan macam tu. Iman tu ada kaitan dengan amal seseorang. Dia buat maksiat, maksudnya iman dia lemah. Okey, kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami dengan khutbah yang kami tak pernah dengar sepertinya sebelum ini. Nabi SAW sebut, faqala lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kamu semua tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, nescaya kamu semua akan sedikit ketawa, wala bakaitum kathira, dan nescaya kamu akan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, lalu bila para sahabat mendengar kata-kata Nabi SAW tadi, maka mereka pun menutup wajah-wajah mereka. Lahum khaninun, lahum khaninun, jadi mereka pun menangis. Khanin ni tangis, bunyi yang terhasil daripada tangisan orang. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW kata pada para sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa. Jadi apa yang Nabi SAW tahu sebenarnya? Okey, kalau kita lihat dalam Riyadhus Salihin yang asal, yang muka ringkasan, disebutkan riwayat yang lebih penuh, lebih lengkap. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, uridat alayyal jannatu wan nar, dibentangkan kepadaku syurga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khair wasyarr, dan tak pernah aku lihat seperti hari ini tentang kebaikan dan keburukan. Maka satu hari Nabi SAW dibentangkan kepada Nabi SAW, atau ditunjukkan kepada Nabi SAW syurga dan neraka. Dan dalam riwayat lain disebutkan ia berlaku
ketika Nabi SAW sedang solat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya tak ingat solat apa, tapi dalam solat tersebut para sahabat nampak Nabi SAW bergerak. Nabi SAW bergerak. Mula-mula Nabi SAW bergerak ke hadapan macam nak menghampiri sesuatu. Kemudian para sahabat yang dimakmum nampak pula Nabi SAW macam berundur. Jadi selepas selesai solat, selepas ditanya apa yang berlaku, tak silap saya hadis ni berkaitan solat gerhana. Solat gerhana kalau saya tak silap. Jadi bila para sahabat tengok kenapa Nabi SAW waktu solat bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Jadi mereka pun tak bagi tanya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bagi tahu apa yang berlaku. Iaitu ketika solat itu Nabi SAW ditunjukkan syurga dan neraka. Dan ketika Nabi SAW pergi menghampiri ke depan tu, sebab ketika itu Nabi SAW ditunjukkan syurga, dinampakkan buah-buahan kat dalam syurga, ada kebun-kebun buah-buahan. Jadi Nabi SAW waktu solat tu bergerak ke hadapan sebab Nabi SAW nampak syurga, dia macam nak pergi dekat dengan syurga tu, nak ambil buah yang ada dekat syurga tu. Tetapi bila ditunjukkan kepada Nabi SAW neraka, Nabi SAW terus berundur ke belakang, takut. Jadi di situlah Nabi SAW kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan membanyakkan menangis. Sebab itu adalah perkara yang normal. Bila kita nampak sesuatu yang menakutkan, kita tahu, kita nampak. Nabi SAW nampak. Kita, alhamdulillah lah, kita tak nampak perkara tersebut. Kalau kita nampak syurga dan neraka itu di hadapan mata kita, nescaya boleh jadi kehidupan kita ni akan penuh dengan kesedihan. Sebab kita rasa takut sangat. Takut sangat. Sebab kita ni manusia, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu buat dosa. Jadi kita tak terlepas daripada dosa. Jadi kalau kita dinampakkan neraka tersebut depan mata kita waktu kehidupan kita kat dunia ni, nescaya kita akan sedih sangat dan takut sangat. Jadi Nabi SAW mengajar kepada kita bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Jadi mungkin orang bertanya, macam mana kita nak timbulkan? Sini kita semua dah sebut, kita kena ada perasaan mengharap pada rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Jadi hadis ni merupakan isyarat kepada kita bahawa antara cara untuk kita takut kepada Allah, menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan kita membanyakkan membaca dalil-dalil yang berkaitan azab Allah, dalil-dalil yang berkaitan neraka. Begitu juga untuk melahirkan sifat tidak berputus asa daripada rahmat Allah, kita kena banyak membacakan dalil-dalil yang berkaitan dengan syurga, ganjaran Allah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa kita kena sentiasa merasakan betapa besarnya azab Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat dosa, supaya kita takut. Bukanlah dalam hadis ini menunjukkan kita tak dibenarkan untuk ketawa langsung. Nabi SAW tak larang pun ketawa, tak larang. Cuma Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu nampak apa yang aku nampak ni, nescaya automatically kita akan sedikit ketawa kita dan banyak menangis. Sebab dalam hadis-hadis yang lain ada juga hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW ketawa. Jadi ketawa tu tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, disebutkan oleh Ibn Allan, dia kata pada hadis ini terdapat isyarat galakan untuk seseorang dia menutup wajah mereka ketika mereka menangis. Macam yang para sahabat bila dengar Nabi SAW sebut macam tu, mereka menangis sampai disebutkan dalam hadis ni walahum khaninun. Khanin ni bunyi. Kita kalau menangis teresak-esak, walaupun kita tahan tetap ada keluar bunyi kan. Jadi macam itulah. Tapi para sahabat ketika menangis tu mereka tutup muka mereka. Jadi kita digalak daripada Ibn Allan, dia kata daripada hadis ni kita dapat isyarat bahawa digalakkan untuk kita tutup muka kita ketika menangis. Sama juga ketika kita bersin. Jadi itu antara faedah lain yang dapat diperolehi daripada hadis ini. Okey, kita masuk hadis yang kedua. Daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, mereka berdua meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur dan dipercayai.
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sebut, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, setiap daripada kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah ini adalah air mani. Jadi dalam hadis ini sahih. Kalau ikut Imam An-Nawawi, dia kata hadis ni adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi ada kemusykilan pada perkataan dalam hadis ni yang disebutkan bahawa dikumpulkan dalam perut ibu kita, kita semua ni dikumpulkan dalam perut ibu kita selama 40 hari dalam bentuk air mani. Maksudnya lepas berlaku persenyawaan, kita kekal dalam perut, dalam orang, kalau sekarang kita sebut dalam rahim ibu kita, 40 hari yang pertama tu dalam bentuk air mani. Kalau sesiapa yang belajar tentang biologi, kan, sains proses penciptaan manusia, kewujudan manusia, dia akan mendapati bahawa manusia tak sampai 40 hari pun dalam keadaan dalam bentuk nutfah tu air mani. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, teks dia berbeza. Imam An-Nawawi, antara metodologi bila dia nukilkan hadis daripada kitab-kitab hadis yang asal, kadang-kadang Imam An-Nawawi dia gunakan teks daripada kitab hadis yang lain. Misalnya disebut hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi teks hadis tersebut dia ambil daripada kitab-kitab hadis yang lain sebab dia lihat mungkin lebih sempurna teks tersebut, ada maklumat yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Sebab dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim hanya sebut, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman wa arba'ina lailatan. Sesungguhnya penciptaan seseorang daripada kamu itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dan 40 malam. Inilah riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan riwayat-riwayat yang lain. Kebanyakan riwayat berbunyi macam ni. Jadi 40 hari itu, kalau ikut riwayat ini, dia tidaklah dikhususkan kepada bentuk kita dalam keadaan bentuk air mani lagi. Maksudnya dia secara umum disebabkan kita berada dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita selama 40 hari. Jadi perkara ini adalah perkara yang dibahaskan oleh para ulama semasa, seolah-olah berlaku percanggahan pertama dalam teks hadis. Antara kitab-kitab hadis berlaku percanggahan sedikit. Sebab kita kena faham bahawa hadis diriwayatkan oleh perawi hadis dengan makna. Dia bukannya dia fokus 100% teks tu macam yang Nabi SAW sebut. Mereka sampaikan makna. Jadi sebagai ulama kata, ada kemungkinan perkataan dikumpulkan 40 hari dalam bentuk air mani itu, nutfah itu adalah tambahan daripada perawi. Dia cuba nak huraikan 40 hari itu maksudnya apa dalam bentuk air mani. Itu pendapat dia. Itu antara perkara yang dikemukakan oleh para ulama. Sebab kebanyakan hadis tak sebut dalam bentuk air mani. Dan kalau kita lihat, perkara ni kelihatan seolah-olah bercanggah dengan fakta sains, yang mana kalau ikut sains moden, secara keseluruhan penciptaan kita dalam embrio, dalam pembentukan embrio keseluruhannya berlaku sekitar 42 hari. Dan kita manusia dalam bentuk air mani hanyalah sekitar 7 hari sahaja. Jadi ada isu hadis ni, pertama dia bercanggah antara satu sama lain. Sebab hadis lain tak sebut pun 40 hari itu dalam bentuk air mani. Yang kedua, dari segi sains moden, sains yang biologi yang mengkaji tentang penciptaan manusia, menyatakan bahawa kita dalam bentuk nutfah tu air mani adalah selama 7 hari sahaja. Jadi disebabkan itu, para ulama hadis berbincang tentang hadis ni, di mana punca berlaku kesilapan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau tuan-tuan siapa yang rajin nak kaji tentang ni, boleh cari. Ada dihuraikan oleh para ulama hadis masa yang dia kaji tentang hadis ni. Kat mana, apa maksud sebenar hadis ni. Tak apa, kita teruskan baca. Summa yakunu alaqatan misla zalik. Tadi dia sebut
Kita akan berada dalam perut ibu kita selama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah ni apa? Alaqah ini adalah seketul darah. Summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu mudghatan misla zalik. Selepas jadi darah, seketul darah, ia akan menjadi seketul daging. Misla zalik, selama tempoh itu juga. Summa yursalul malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghantar malaikat, mengutuskan malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Lalu malaikat akan meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat akan disuruh untuk menuliskan 4 perkara berkaitan manusia tersebut. Bi katbi rizqihi. Malaikat disuruh untuk menulis tentang rezekinya. Wa ajalihi, tentang ajalnya. Wa amalihi, tentang amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, tentang bahagia, sengsara atau kebahagiaannya. Fawallazi la ilaha ghairuh, demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang selain daripadanya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang daripada kamu, dia akan beramal dengan amal ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Seseorang itu, kata Nabi SAW, dia akan beramal dengan amal ahli syurga sampailah tidak ada antara dia. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Tak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu kitab catatan telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Manakala ada seseorang daripada kamu, dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai tidak adalah antara dia dan neraka itu kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Dan catatan amal, catatan takbir telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannah. Maka dia beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha. Dan dia pun memasuki syurga tersebut. Jadi bab yang berkaitan, potongan hadis ini yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bab muraqabatullah, ini ada pada hujung hadis ini. Yang mana Nabi SAW sebut seseorang tu, dia akan beramal dengan amal ahli syurga. Dia buat amal kebaikan. Tetapi di penghujung hayat dia mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul persoalan, takkanlah seseorang yang beramal dengan banyak kebaikan ketika hidup, cuma ketika nak mati tu dia tergelincir, lalu tiba-tiba dia hukum terus masuk ke dalam neraka. Sudah pasti Allah tidak melakukan perkara tersebut, sebab Allah akan ambil kira semua amalan kita. Walaupun seseorang itu mati dalam keadaan melakukan maksiat, misalnya dia mati dalam keadaan dia minum arak, dia buat maksiat, tapi sebelum tu dia buat banyak amalan, dan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mestilah akan ditimbang, dikira juga amal kebaikan dia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Pertama sekali, kita kena, bila kita baca hadis ini, maka kita kena mengambil pengajaran, iaitu kita tidak boleh sesuka hati menetapkan seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka. Sebab kita tidak tahu pengakhiran dia macam mana. Dan ia juga satu peringatan kepada kita, jangan sampai kita bila kita buat ketaatan, kita buat ibadah, kita buat kebaikan, kita rasa sombong, kita rasa confident, yakin kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita pandang rendah, hina kepada orang yang buat maksiat. Hari ini kita datang ke surau, kita solat fardu berjemaah, kita dengar majlis ilmu, kita belajar. Jangan ada dalam hati kita, kita pandang lekeh kepada orang-orang yang tak datang pada surau, kita rasa macam mereka ini dah confirm masuk neraka. Sebab pengakhiran kita tak tahu. Kita hanya tahu apa yang telah kita lakukan. Kita tak tahu esok lusa macam mana keadaan diri kita. Sebab hati manusia ini berubah-ubah.
Antara doa yang Nabi SAW sering baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hari ini kita beriman, hari ini kita lakukan ketaatan, esok lusa tak tahu lagi. Jadi hadis ni mengajar kita, pertama, jangan mudah nak hukum orang ahli neraka. Yang kedua, jangan kita terlalu confident dengan diri kita, yakin sangat dengan diri kita bahawa kita pasti akan kekal dalam keadaan mentaati Allah. Sebab tu kita kena sentiasa doa pada Allah. Apabila kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa yang kita minta sebenarnya? Sedangkan kita waktu tu kita baca surah Al-Fatihah, kita tengah solat. Jadi kita berada di jalan yang benar. Tapi kenapa kita masih minta ditunjukkan kami jalan yang lurus? Para ulama tafsir menyatakan, jalan yang lurus itu antara yang kita minta itu ialah, tunjukkan kami jalan untuk kami istiqamah atas jalan yang lurus ini. Hari ini kita baca surah Al-Fatihah, kita solat baca surah Al-Fatihah, kita minta ke Allah supaya bagi hidayah pada kita untuk kita istiqamah, terus melakukan ketaatan. Jangan sampai hari ini dah bertahun-tahun kita solat, esok lusa entah apa berlaku dalam diri kita, kita terus tinggalkan solat. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita minta pada Allah untuk diberikan hidayah. Kita dah dapat hidayah dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hidayah itu dalam diri kita. Dan terdapat riwayat lain yang menerangkan tentang hadis ini. Dalam Sahih Al-Bukhari juga, riwayat ni menunjukkan bahawa ada orang, hadis ni boleh jadi membawa maksud, ada orang yang pada kaca mata manusia, pandangan manusia, dia adalah ahli syurga. Sebab dia menzahirkan kebaikan dia. Dalam riwayat Al-Bukhari disebut, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang manusia, seorang lelaki, dia beramal dengan amalan ahli syurga, fima yabdu linnas, pada apa yang kelihatan pada manusia. Masih manusia nampak dia buat kebaikan. Wa huwa min ahlin nar, sedangkan dia adalah ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka pada zahir, pada apa yang manusia nampak. Wa huwa min ahlil jannah, tetapi sebenarnya dia adalah ahli syurga. Maksudnya ada orang dia buat kebaikan yang mana kita semua puji dia. Kita semua puji dia, kita rasa dia ni baiklah sebab dia buat benda baik. Tetapi hakikat amalan dia, apa yang ada dalam hati dia adalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, hati, isu hati, niat kita ikhlas atau tidak, itu akan menentukan sama ada amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Kita buatlah amal kebaikan sebanyak mana pun, tetapi kita melakukan syirik yang kecil, iaitu riak, menunjuk-nunjuk, maka apabila amal kita tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riak adalah penghapus amal. Jadi kita kena jaga hati kita. Hati adalah perkara yang paling susah untuk kita jaga. Sebab tu, ya muqallibal qulub, tadi kita baca kan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan. Qulub tu qaf lam waw ba kan, qulub. Dia berasal daripada perkataan apa? Qallaba tu yang membolak-balikkan. Sebab hati manusia ni memang dia berubah-ubah. Kita semua rasa hati kita macam mana kan? Kejap hari ni macam ni, esok macam lain, semalam lain. Hari ni kita rasa bersemangat nak buat ibadah, esok belum tentu lagi, mungkin esok kita akan rasa malas. Jadi hati kita sangat perlu dijaga. Kadang-kadang kita buat amal kebaikan, ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, di awal dia ikhlas, tetapi di pertengahan riak. Nauzubillah min zalik. Yang lebih teruk lagi, kalau sejak awal kita lakukan ibadah memang untuk menunjuk-nunjuk pada manusia. Jadi ada orang buat amal ahli syurga, tetapi di sisi Allah itu amal neraka, sebab tidak ada keikhlasan padanya. Dan ada manusia, pada zahir manusia dia adalah ahli neraka sebab dia buat benda jahat, tetapi kita tak tahu di sebaliknya, ketika dia tidak berada di hadapan orang ramai, apa yang dia lakukan. Sebab tu kita jangan mudah-mudah menetapkan seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka. Kita tidak tahu apa yang berlaku.
Kita nampak seseorang buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja kita untuk kata kepada dia engkau ahli neraka. Tak boleh kita cakap macam tu. Kita tidak diberikan lesen untuk bercakap sedemikian rupa. Tugas kita, kita nampak orang buat maksiat, kalau kita mampu kita tegur dia. Kalau kita ada autoriti, kita ambil tindakan undang-undang. Kalau semua itu tak mampu kita lakukan, kita kena benci maksiat yang dilakukan. Kita kena benci dia pada kadar maksiat yang dilakukan. Dan yang paling ringan kita boleh buat ialah kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kat dia. Itu benda yang paling berat yang kita susah nak buat. Walaupun dia mudah sebenarnya. Mendoakan hidayah untuk orang lain, benda tu ringan. Tetapi jarang kita lakukan. Kita nampak orang buat maksiat, kita jarang nak mendoakan agar dia mendapat hidayah daripada Allah. Sedangkan bila kita doa pada dia untuk dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun akan diberikan balasan yang sama. Kita pun akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita doakan kepada orang lain dalam keadaan dia tak tahu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, bila kita doakan kepada orang lain dalam keadaan orang tu tak tahu, kita doakan dia, nanti malaikat akan aminkan dan untuk kita juga dapat perkara tersebut. Jadi doakan hidayah untuk orang lain. Kalau orang tu, macam mana tips untuk kita kekal istiqamah di atas hidayah yang Allah berikan? Yang paling mudah, kita doakan hidayah untuk orang lain, insya-Allah kita akan dapat perkara yang sama. Okey, kita lihat hadis yang seterusnya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah ada salah seorang daripada kamu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antaranya dan Allah penterjemah. Ini akan berlaku pada hari kiamat. Kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita orang yang beriman, kita dapat lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Allah tak dapat digambarkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Tetapi dah ditetapkan bahawa kita akan dapat melihat wajah Allah. Orang-orang beriman yang terpilih dapat melihat wajah Allah. Jadi kita akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Terjemahan tu penterjemah. Penterjemah tu perantara lah kan. Jadi kita akan cakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayanzuru aymana minhu. Dan seseorang itu akan melihat ke sebelah kanannya. Fala yara illa ma qaddama. Tidak ada apa yang kelihatan melainkan apa yang telah dia lakukan. Nanti dia akan lihat di sebelah kanan dia, kita semua pada hari kiamat. Nabi SAW bagi tahu, kita akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat sebelah kanan kita, tak ada benda yang kita nampak kecuali amal-amal yang kita lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu. Dan dia orang tadi, dia akan melihat pula di sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddama. Dan tidaklah ada apa-apa yang dia nampak kecuali amal-amal yang pernah dia lakukan. Jadi tuan-tuan, waktu kita di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, kita akan tengok apa yang kita buat. Bayangkan rasa perasaan kita ketika kita tengok balik dosa-dosa yang kita pernah buat. Hari ni tuan-tuan, kalau siapa yang ada Facebook ke media sosial, kita boleh tengok. Kadang-kadang contoh hari ni 2 hari bulan Januari kan. Nanti Facebook akan tunjuk 2 hari bulan Januari tahun lepas kita tulis apa. 2 Januari 10 tahun lepas kita tulis apa. Kita upload apa. Kadang-kadang bila kita tengok, aku pernah tulis macam ni ke? Kenapa 10 tahun lepas aku pergi upload gambar-gambar macam ni? Malu kita. Itu baru kat dunia. Kita baru nampak apa yang kita pernah buat dulu. Kat dunia pun kita dah rasa malu. Bayangkan pada hari akhirat akan ditunjukkan kepada kita amal-amalan kita. Okay, saya habiskan sikit hadis ni. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia akan melihat di hadapannya. Fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dia akan melihat ke hadapan, tidak ada yang kelihatan melainkan neraka yang akan berhadapan dengan dia. Kemudian Nabi SAW sebut, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan separuh daripada kurma. Nabi SAW pesan pada hadis ni,
bertakwalah, takutlah kepada neraka, berlindunglah daripada neraka walaupun dengan separuh kurma. Tuan nak azan ke apa? Ke terus? Azan dulu ke? Terus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu bertakwalah kepada fatakun nar, takutlah dengan api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pertama kita nak faham takwa ni apa? Takwa ni kita dah sebut takwa ni. Ringkasnya takwa ini adalah kita membina satu barrier ataupun pelindung daripada api neraka. Jadi orang yang bertakwa, dia adalah orang yang dia terlindung daripada api neraka. Sebab apa? Dia buat amal-amal yang menghalang diri dia daripada terkena api neraka. Jadi apabila Nabi SAW sebut pada hadis ni, bertakwalah, takutilah, berlindunglah daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya buatlah amal kebaikan apa-apa pun yang kamu mampu, walaupun sedikit. Semua amal kebaikan itu akan bermanfaat untuk kita masuk ke dalam syurga dan menyelamatkan kita daripada terkena azab neraka. Kadang-kadang kita bila buat amal yang sedikit, kita rasa sikit sangatlah. Nak sedekah lah 50 sen, rasa sikit sangat. Tapi kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi perkara itulah yang akan menaikkan darjat kita di syurga, atau yang dapat mengelakkan kita daripada terkena azab neraka. Sebab tu Nabi SAW sebut, jangan meremehkan kebaikan walaupun sekadar berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri. Jangan kita sesekali meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu di kaca mata kita dia adalah kebaikan yang kecil. Jadi semua orang berhak buat kebaikan. Kalau kita tak mampu nak buat benda-benda sunat, fokuskan buat benda yang wajib. Kita buat benda yang wajib, insya-Allah. Kita buat benda wajib, tinggal benda haram, insya-Allah kita masuk syurga. Itu syarat minimum untuk masuk syurga Allah. Buat benda wajib, tinggal benda haram, insya-Allah confirm masuk dalam syurga. Apatah lagi kalau kita tambah dengan perkara-perkara yang sunat. Dan hadis ni juga mengajar kita jangan sesekali kita meremehkan kebaikan orang lain. Kadang-kadang orang lain buat kebaikan kat kita, kita rasa sikit je. Orang mungkin sedekah kat kita atau tolong kita, kita rasa alah itu je dia buat kat kita. Tak, contoh mangsa banjir, ada orang dia sedekah, mungkin dia mampu itu je, dia sedekah sikit je. Kita kata itu je kau buat untuk bantu mangsa banjir. Jangan sesekali remehkan kebaikan yang manusia lakukan. Sebab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu benda tu mungkin besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita baca hadis yang seterusnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Innakum la ta'lamuna a'malan adaqqa fi a'yunikum minasy-sya'r." Kamu semua akan melakukan, sesungguhnya kamu akan melakukan amalan yang lebih kecil di pandangan mata kamu daripada biji gandum. Ataupun minasy-sya'ri. Kalau sya'r tu gandum. Tapi kalau sya'r gandum, kalau sya'run rambut. Jadi setakat yang saya baca sebelum ni, hadis ni dia menyebutkan fi a'yunikum minasy-sya'ri. Bukan ain tu dimatikan, disukunkan. Sebab bila minasy-sya'ri tu maksudnya dia lebih halus daripada sehelai rambut. Jadi wallahu alam, saya kena cek balik. Mungkin kadang-kadang satu perkataan tu dibaca dengan beberapa bacaan. Jadi kat sini kita nampak macam mana bila berubah sikit baris, dia berubah maksud dia kan. Kalau kita kata minasy-sya'r, maksudnya sesungguhnya kamu akan melihat satu amalan yang lebih kecil di sisi mata kamu daripada sebiji gandum. Itu kalau kita baca sya'r. Tapi kalau kita baca sya'ri, kamu melihat amalan tu lebih kecil daripada, lebih halus daripada sehelai rambut. Apapun kedua-duanya menunjukkan bahawa ada amalan, ada perkara, ada dosa yang kamu lihat, yang kamu anggap benda tu remeh aja. Sama ada dia lebih halus pada pandangan mata kamu, dia lebih halus daripada selai rambut, ataupun dia lebih kecil daripada sebiji gandum. Kata Anas radhiyallahu anhu, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami para sahabat memandang dia, mengira amalan yang kamu
lihat kecil itu lebih halus daripada selai rambut, lebih kecil daripada sebiji gandum. Kami lihat di zaman Nabi SAW itu adalah ia ada perkara yang merosakkan, memusnahkan. Dia termasuk perkara yang membinasakan dosa-dosa besar. Jadi daripada hadis ini, ia menunjukkan bagaimana sikap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tak remehkan dosa, walaupun dosa tu kelihatan kecil. Sebab dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bagaimana dosa kecil bila dikumpulkan dia macam kayu api. Satu batang kayu dibakar, api dia kecil kan? Tapi kita kumpul kayu kecil tu bila dikumpul, dibakar, dia jadi satu api yang sangat besar. Yang api yang besar yang boleh membakar rumah, memusnahkan. Jadi begitulah permisalan untuk dosa kecil yang kita pandang remeh. Alah, ini dosa kecil je. Memang dosa kecil boleh terhapus dengan kita taubat, dengan kita berwuduk. Bila berwuduk, dosa gugur, solat, dosa dibersihkan. Jadi menyebabkan kita pandang remeh pada dosa tersebut. Kita tak tahu kita kumpul dosa tersebut sampai dia jadi besar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di zaman Nabi mereka lihat dosa-dosa yang kecil ni sebagai perkara yang membinasakan. Jadi ini peringatan pada kita. Hadis Anas ni mengajar kita jangan meremehkan dosa. Sebagaimana kita jangan memandang kecil kepada amalan kebaikan yang kelihatan kecil, begitu jugalah jangan kita memandang ringan kepada dosa yang pada pandangan mata kita ia adalah dosa yang kecil. Sebab dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, tak silap saya, bila kita buat satu dosa, akan ada satu titik hitam pada hati kita. Kita buat lagi, tambah. Bila kita tak taubat, titik hitam tu bertambah dalam diri kita. Nak mudah faham tuan-tuan, kat cermin, kat dalam bilik air kita ke misalnya, kan kalau lama-lama kan ada titik-titik hitam tu kan kat cermin. Kalau kita tak bersihkan cepat-cepat, makin lama makin banyak, makin kotor cermin kita. Bila dah banyak, nak sental bersihkan, susah. Macam tu hati kita. Bila kita buat dosa, tak taubat, buat lagi. Walaupun dosa kecil, bertambah. Akhirnya, hati kita hitam, penuh dengan dosa. Bila dah banyak, kita dah ketagih dengan dosa tersebut, nak bersihkan susah. Boleh taubat, tapi susah. Berbanding, kita bila lepas buat satu dosa, kita sedar, kita cepat-cepat taubat. Dia macam cermin kita baru kotor sikit, kita cepat-cepat bersihkan. Jadi tidaklah bertumpuk kotoran tersebut dekat hati kita. Jadi jangan remehkan dosa. Kenapa orang dia tak taubat daripada dosa? Sebab dia remehkan dosa tersebut. Dia rasa dosa tersebut tersangatlah kecil. Kita baca hadis yang terakhir pada malam ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Nabi SAW kata sesungguhnya Allah ini cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan sifat cemburu, perasaan cemburu Allah, sifat cemburu Allah Subhanahu wa taala itu ayatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Cemburu Allah itu ada pada apabila seseorang itu melakukan apa yang diharamkan. Apa maksud cemburu kat sini? Kadang-kadang saya rasa perkataan cemburu tu macam tak sesuai nak terjemah. Sebab bila kita baca syarah-syarah para ulama, cemburu yang dimaksudkan di sini ialah Allah tak suka untuk seseorang tu dia buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia macam kita seorang suami, kita nampak isteri kita buat pergi keluar dengan laki lain, cemburu. Tapi cemburu Allah tak sama dengan kita. Kita tengok anak kita buat benda-benda yang kita tak suka, kita rasa cemburu, kita marah. Jadi cemburu ni ada kat siapa? Bila orang yang kita sayang buat perkara yang kita tak suka kan. Jadi macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sayang manusia, dia sayang kita semua. Jadi Allah tak suka kita buat perkara-perkara yang dia haramkan. Jadi jangan kita timbulkan kemarahan Allah. Allah sayang kita, memang Allah sayang kita. Tetapi Allah juga menjanjikan azab yang pedih kepada orang-orang yang melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi baca hadis ni jangan pula fikir Allah ada hati macam kita rasa cemburu kan? Bukan. Hadis ni nak menunjukkan bagaimana Allah sayang kita dan Allah tak suka kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada melakukannya. Wallahu alam, insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk bab yang seterusnya dalam muka surah 14, bab raja, bab bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi semoga apa yang kita dengar pada malam ni bermanfaat untuk diri kita dan untuk kita kongsikan dengan ahli keluarga. Dan secara ringkaslah, kalau saya boleh ringkaskan daripada malam ni apa yang kita belajar, iaitu kita kena ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perasaan takut ni lah yang akan menghalang kita daripada buat maksiat. Dan jangan sesekali meremehkan sekecil-kecil dosa yang kita lakukan, dan jangan juga memandang ringan kepada kebaikan-kebaikan yang kecil. Dan yang terakhir, bagaimana kita nak timbulkan rasa takut pada Allah? Banyak akan baca Al-Quran. Bukan sekadar baca, kita baca terjemahan, tengok ayat-ayat yang berkaitan neraka, balasan Allah kepada orang-orang yang jahat, maka kita akan rasa takut untuk melakukan maksiat. Begitu juga baca hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari tu ada bab yang berkaitan syurga dan neraka. Bila kita baca hadis-hadis yang macam tu, kita akan terasa untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takut yang menyebabkan kita putus asa, tetapi takut yang akan menghalang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sampai di sini sahaja. InsyaAllah jika diberikan keizinan oleh Allah, kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.